hari yang doktor announce yang sel kanser tu tak ada dalam scan, saya tak expect langsung tau. Sebab cuba korang bayangkan, kita sakit dah 10 tahun dan pada awal-awal tu kita mengharap sembuh kot, kali ni sembuh kot, tapi tak sembuh-sembuh. Jadi pernah rasa macam dah tanam dalam hati, tak apalah, tak payah mengharap. Mungkin aku ni sakit tak boleh sembuh, tapi aku cuma inginkan kekuatan daripada Allah aja, maksudnya untuk teruskan kehidupan kan. Tapi pada hari yang doktor minta kita buat PET scan sebelum teruskan kemo yang kelima, tak silap saya hari tu, tiba-tiba doktor masuk bilik. Doktor macam biasa, doktor pun tak ada buat muka macam mana pun. Dia kata okey, jom tengok result. Dia bawa komputer dia, laptop dia, dia tunjuk. Dia kata cuba tengok ni, awak punya kanser dah hilang. Maksudnya hilang daripada dalam scan tu, memang dah tak nampak. Masa tu rasa macam betul ke doktor ni? Kita tak expect langsung. Dan alhamdulillah masa suami ada bersama-sama, kita orang pandang each other yang macam tak sempat nak buat apa. Tapi sampai sekarang sebenarnya memang rasa macam mimpi, macam apa yang kita doa selama ni menjadi kenyataan, dan apa yang saya mimpikan selama ni dah berlaku. So saya sangat-sangat happy. Dan rupa-rupanya doktor masa masuk bilik saya, dia memang tak tunjukkan expression yang macam happy ke apa, terkejut ke apa. Tapi ada staff nurse bagi tahu yang lepas habis masuk bilik saya, the call nurse tu kata, nama nurse tu Yati kan, Yati, kanser Eliana dah, maksudnya result Eliana, kanser dia dah hilang. Maksudnya good lah, positif lah. Jadi maksudnya doktor pun happy sebab 10 tahun ambil masa yang sangat lama untuk saya tunggu saat ni. Sebab tak Eliana bila dapat tahu berita yang awak nanti-nantikan kan? Sebab, sangat sebab inilah baru saya rasakan yang selalunya orang kata sabarlah, setiap ujian pasti akan ada pelangi di hadapan nanti. So benda ni terjadi pada saya. Inilah pelangi yang saya nanti-nantikan sepanjang 10 tahun. Sekarang ni masih jalani rawatan ke atau dah stop rawatan tu? Saya masih ada 4 lagi kemoterapi. Dan insya-Allah bulan 2 first Februari saya akan teruskan kemoterapi lagi sekali. Okay, Eliana Cik Eliana cakap itu adalah doa Eliana selama 10 tahun. Betul, doa untuk sembuh. Tapi despite doa untuk sembuh tu kan, apa lagi doa-doa yang macam, yalah, of course nak sembuh, tapi doa-doa lain supaya di sebalik untuk sembuh tu, adakah doa untuk anak, menjaga anak ke atau macam mana? Okey, sebenarnya saya ni banyak mimpi tau, macam impian. Sebab saya percaya setiap apa yang kita fikirkan, setiap apa yang kita katakan, setiap apa yang kita doa, tu semua kita kena fikir. Yang contohnya apa yang saya fikir, saya bayangkan, saya kena fikir apa yang saya nak benda tu terjadi. Sebab itu doa tau. Jadi saya selalu mimpikan yang saya ni nak hidup lama, nak temankan anak saya. Saya nak temankan anak saya untuk sampai besar, sampai ada betul-betul ada orang yang boleh jaga dia macam mana saya jaga dia. Jadi saya selalu fikir macam tu, dan itu salah satu doa saya lah. Dan Allah memang bagi saya. Dan satu lagi, saya nak sihat kerana saya nak memberi inspirasi kepada orang-orang yang sedang struggle sakit untuk mereka kuat. Sebab walaupun saya tengah down, tapi kadang-kadang saya terpaksa buat saya happy untuk membantu orang lain menjadi kuat. Dan bila mereka menjadi kuat, saya akan rasa happy dan saya pun akan jadi kuat. Benda tu berputar-putar balik je. Bila kita menggembirakan orang, orang akan menggembirakan kita. Dan macam tu lah, putar-putar balik je. Okay, macam ubat lepas habis kemo yang lagi 4 yang cakap tadi kan. Lepas tu akan ada tak macam ubatan-ubatan yang mesti kena continue? Okey, doktor plan untuk transplant, buat transplant. Tapi transplant tu memakan kos yang sangat besar juga kan. Dan saya punya insurans pun makin lama makin surut sebab dah 10 tahun kan. Jadi saya harap-harap tak perlulah buat transplant lepas habis kemo ni. Dan saya pun sekarang ni tengah consume beberapa suplemen yang menurut saya dan menurut pakar memang elok lah untuk kesihatan saya sekarang ni. Saya consume Sacha Inchi Oil
and beberapa lagi vitamin-vitamin yang boleh menguatkan imun badan saya lah. Tanya, cinta siapa yang bagi tahu dia? Sebab saya dah tahu awak sembuh, siapa yang bagi tahu dia dan reaksi cinta first dia tahu yang awak dah sembuh tu? Okey, itu kena tanya suami saya sebab saya masih lagi di hospital. Jadi suami saya balik pada hari yang sama selepas dapat tahu result. Dia terus bagi tahu cinta. Sebenarnya saya plan saya nak buat surprise. Tapi sebabkan suami saya dah bagi tahu dulu. Macam mana? Ayah? Dia je yang tahu macam mana. Sekejap. Sekejap. Ni lagi roll. Ke depan. Tahu sikit. Okey, macam mana tadi? Cinta, you bagi tahu cinta, reaksi dia bila dia tahu imun dah sihat. Okey, selepas saya dapat result yang doktor kasih tu, then saya balik rumah. Cinta tanya bila bonda balik, lama lagi ke? Saya cakap bonda balik esok, and then it's a good news, bonda dah free cancer. So dia punya happy tu sampai dia nak ikut saya pergi hospital juga malam tu. Tapi saya cakap tak boleh sebab budak-budak tak boleh masuk hospital. So dia dah tak sabar dah nak jumpa bonda dia. And then the next day tu, tengah hari tu masa kita orang balik, dia happy sangat sampai berjugit-jugit semua. Sebenarnya dia tak percaya sampai sekarang. Dia asyik tanya je, bonda betul ke bonda dah free cancer? Betul ke kanser bonda dah tak ada macam tu? So dia ingat kita orang tipu sebab dialah orang yang selalu mengharapkan yang saya ni jadi, sebab dia kata Cinta nak sangat bonda jadi macam normal mother, dia kata. Normal mother macam mana? Kawan-kawan dia punya mak lah yang tak sakit, tak payah pergi hospital. Yang kalau pergi hotel, pergi teman dia pergi swimming. Kadang-kadang kan kita sakit duduk dalam bilik, dia tengok orang lain ada mak teman, dia tak ada. So benda-benda macam tu lah. Kadang-kadang dia ada aktiviti kat sekolah, mak dia tak dapat pergi, mak dia pergi hospital. So mak orang lain yang kena take care dia sebab kita minta tolong kawan-kawan. So dia nak benda ni lah memang dia nanti-nantikan. Eliana sepanjang 10 tahun dalam kerjaya, dalam kisah peribadi, dalam kehidupan berkeluarga, mungkin ada momen-momen yang orang kata hilang sekejap disebabkan sakit ni lah kan, mungkin tak boleh aktif sangat dalam kerjaya. So adakah Eliana akan segera apakah momen yang mungkin hilang tu dan nak Eliana dapat balik kecap semula lah kiranya dalam kerjaya ke dalam family ke macam mana? Sekarang ni tak ada apa yang saya kejar. Saya hanya nak kesihatan yang baik dan kebahagiaan je dan ketenangan sebenarnya. Pekerjaan ni adalah rezeki. Sebab pada saya rezeki tu memang kalau dah tertulis rezeki kita adalah, saya tak akan kejar dah benda tu sebab saya dah bekerja daripada saya 13 tahun. Dah 22 tahun lah. Kalau untuk tahun ni 22 tahun saya dalam industri ni. Dah puas bekerja, dah puas syuting, dah puas pakai cantik-cantik, dah puas pakai makeup kan. So sekarang ni saya nak ketenangan dan kebahagiaan je. Jadi yang boleh saya yang pada saya macam selalunya kalau macam apa-apa orang yang nak bagi job tu akan call saya, mesej saya, dan kita akan macam, saya rasa benda yang macam berat-berat sikit tu kita dah tak ambil dah. I mean like sebenarnya kadang-kadang bila kita dah recover daripada, bila Eliana recover daripada sakit ni, saya rasa macam sebenarnya duit bukan segalanya. Walaupun duit tu penting, tapi rasanya kadang-kadang this is the time kita nak spend masa balik. Janji pada saya cukup bayar rumah, cukup bayar kereta, boleh hidup macam orang biasa. I think should be okay. Nak kejar sangat rasanya macam dah rasa dulu dah all out dah. So rasanya bukan kita tak ambil job, tapi macam berpada-pada je. Khairul, bila dapat tahu isteri sudah sihat, sembuh daripada kanser kan, kalau awak boleh share. Saya sebenarnya saya pun macam Eliana juga, kadang-kadang memang ada hari-hari yang give up, seorang-seorang fikir sampai bila macam ni kan. Dengan saya pun nak buat kerja saya, dengan masa yang sama saya pun nak jaga isteri saya, nak jaga anak saya. So tapi memang betul lah selalu orang cakap, kalau kita sabar, ending dia insya-Allah akan bahagia. So saya rasa macam kita ada bercakap, kita kata macam why not kita spend banyak masa dengan family selagi kita hidup ni,
daripada kita kejar macam benda-benda yang selalu kita kejar dulu, especially dalam industri ni. Itu sebab kadang-kadang saya nampak macam Eliana tak banyak sangat menonjol di surat khabar ke di portal-portal lain. Tapi saya rasa dia dah cukup untuk 22 tahun tu. Sekarang ni plan dia is biar dia nak buat apa yang dia nak buat. Bukan dia nak buat disebabkan duit, payment, semacam tu je. Okey, tapi Eliana cakap Eliana akan terus bekerja lah kan, dan suami cakap perlu ada limit. So mungkin ada syarat-syarat ke, macam tak boleh lama bekerja ke, atau lah untuk demi menjaga kesihatan Eliana kan, syarat-syarat Eliana sendiri macam mana? Tak adalah. Sebenarnya kalau korang nak tahu, saya punya tenaga ni lagi banyak daripada orang yang sihat. Cumanya sebab saya memegang status pesakit kanser. Kalau nak cerita pasal tak penat, memang saya jarang penat. Penat tu ada, tapi mungkin dah terbiasa kot. Sebab dah dari dulu saya bekerja sampai sekarang kan. Cumanya sekarang ni apa yang saya nak buat adalah benda yang saya boleh cipta memori yang indah untuk orang-orang yang saya sayang. Macam saya nak cipta memori dengan anak-anak. Maksudnya nanti bila diorang dah besar, tak naklah diorang asyik ingat mak dia asyik sakit kat rumah. Kita nak, oh mak aku dulu seorang yang kuat, sakit-sakit pun boleh bekerja, lepas tu dia boleh fight sampai dia sembuh. Kita nak cipta memori yang boleh memberi inspirasi pada anak-anak saya akan datang. Dan saya nak mencipta memori untuk penyokong-penyokong saya yang daripada dulu sampai sekarang menyokong. InsyaAllah saya akan keluarkan dengan lagu baru yang diorang memang tunggu-tunggu sangat dalam tahun ni, insyaAllah. Dah ada tajuk ke? Tajuk ada, tapi tak boleh nak cakap lagi. Lagu berkenaan apa Adakah pasal live Eliana sepanjang Dak Kisah atau lagu lain? Boleh dikatakan jugalah. Sepanjang 10 tahun ni lah. Tulis sendiri ke macam mana? Saya tak Ada sikit-sikit awak ada sikit-sikit dia tambah. Maksudnya dia punya sinopsis tu kita bagi, tapi yang tulis orang lain lah. Hairul, bila ramai netizen yang terinspirasi dengan pengorbanan seorang suami menjaga isteri selama 10 tahun kan, kalau awak boleh komen. Sebenarnya saya pun susah juga nak jawab benda tu, sebab benda tu benda yang saya memang kena hadapi. Tapi kadang-kadang kita kena fikir macam kita dah janji masa akad nikah kita jaga dia. So selagi kita boleh jaga, kita sebenarnya selagi kita boleh jaga, kita jaga. Sebab apa? Sebab mungkin tanggungjawab dan Kita berjanji bukan pada manusia tapi pada Sang Pencipta, pada Allah. Jadi kan, janji kena tunai lah. harap-harap janji kena tunai. So itulah sebab mungkin saya sayang dia sangat. Saya sayang dia. Yalah, saya macam orang lain kan, macam okey, orang lain ada mak bapak lagi, saya dah tak ada mak bapak. So saya tinggal dia dengan anak saya. So saya rasa setakat dua orang ni nak jaga. So pada saya ini je yang saya ada, why not saya jaga betul-betul. Kan setengah orang dia ada family lagi, ada mak, ada bapa. Macam saya untuk dia dan anak saya, itu je yang saya ada. So jaga je lah betul-betul.